السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ahli jamaah yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati pengerusi masjid, seluruh pegawai takbir masjid, dan yang saya segani sekalian asatizah, orang-orang alim yang ada di tempat ini, dan saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kepada kita kelapangan masa ini. Hari ini dengan kelapangan masa ini kita gunakan untuk mengingati Allah. Ada suatu ketika dalam umur kita, masa lapang kita gunakan untuk kita mengkhianati amanah Allah. Kita buang masa kita buang umur kita buang waktu lapang kita buang waktu sehat kita. Alhamdulillah, masa kita buang waktu-waktu dan masa-masa itu, waktu itu Allah tak ambil nyawa kita. Jikalau saat kita mengkhianati Allah, saat kita menggunakan masa itu, harta yang Allah bagi, umur yang Allah bagi, kita mengkhianati Allah, dan saat itu Allah ambil nyawa kita, bagaimanakah keadaan kita sewaktu itu? Tetapi Allah masih memberikan lagi kita ruang dan peluang ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, hidup ini saya teringat satu kalam daripada ahli sufi, dan saya rasa tuan-tuan pun tahu perkataan ini. Ilahi anta maqsudi
wa ridhaka matlubin. Tuhanku, ya Allah, anta maqsudi. Apa yang aku buat dalam dunia ini tak kerana benda lain, tidak kerana syurga pun, tidak kerana apa-apa. Sebab apa orang begini dia berkata demikian? Sebab salahnya banyak. Orang salah banyak, orang silap banyak. Dia dapat buat baik ni pun dia dah terima kasih dengan Allah. Orang yang tak betul pada sisi Allah ini, kalau dia dapat buat baik pun dia dah terima kasih dengan Allah, kerana dia dapat membalas segala kebaikan yang Allah bagi dekat dia. Ya Allah, apa yang aku buat ni semua kerana Engkau, tak ada sebab lain. Aku baca Quran bukan aku nak apa-apa, tapi aku nak berterima kasih dengan Engkau. Kerana masa muda aku, masa silam aku tak dapat baca Quran macam sekarang, waktu tua aku. Masa silam aku, masa muda aku tak dapat datang masjid pun. Aku lalu saja depan masjid dan aku tak pandang pun masjid. Tapi sekarang Kau bagi peluang ini, terima kasih ya Allah. Apa yang kita buat, Ilahi anta maksudi, ini bertepatan dengan apa yang kita katakan di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kerana Engkau ya Allah. Semayang aku kerana Engkau, ibadat aku kerana Engkau, hidup aku ya Allah kerana Engkau. Kenapa tuan-tuan? Dulu kita banyak hidup bukan kerana Allah. Kita dah buang hidup kita ni, kita je tahu. Kita je tahu cerita kita. Kita ada cerita kita. Kita ada cerita masing-masing. Cerita ini yang tahu kita. Dari akhir balik sampai sekarang, yang tahu cerita tu kita. Tapi ada lagi yang tahu cerita kita. Siapa dia? Allah. Yang kita tak boleh membohongi Allah. Yang kita tak boleh menipu Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirim akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin. Kita tak akan mampu lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Wa mamati, dan mati aku pun kerana Engkau. Ya Allah, hari ini aku hidup. Aku tak nak mati sebab dunia. Aku tak nak mati sebab aku buat perkara yang lain. Aku tak nak mati sebab benda lain. Aku tak nak mati sebab maksiat. Aku tak nak mati sebab kejahatan aku. Aku tak nak mati sebab jalan dosa aku. Aku tak nak mati sebab itu ya Allah. Aku nak mati kerana Engkau. Tuan-tuan, di mimbar kita tertulis satu ayat Allah menjadi peringatan pada kita semua. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Allah. Bahasa yang paling mudah untuk saya sampaikan, Allah suruh kita jadi hamba Dia. Kita dah lama jadi hamba dunia ni. Dah lama jadi hamba nafsu. Dah lama jadi hamba syaitan. Biarlah kita jadi hamba Allah pula. Kita ikut saja apa kata Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sehinggalah akan sampai satu masa, satu zaman yang dinamakan zaman itu yakin. Kenapa zaman itu disebut yakin? Ajal ini disebut waktul yakin. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi bagi tahu kita macam tu. Waktu kita sakaratul maut, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bila nyawa sampai di taraqi, bila nyawa sampai di kerongkong, tuan-tuan, kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ditasawurkan seluruh amal baik dan amal jahat. Waktu itu ditunjukkan kepada kita tempat kita sama ada di syurga atau di neraka. Baru kita yakin, tuan-tuan. Baru kita tahu, ya Allah, aku hidup 70 tahun ini, rupanya tempat aku masih lagi dalam neraka Engkau. Ya Allah, hidup aku 70 tahun ini, rupanya aku tidak mampu untuk masuk dalam syurga Engkau. Ya Allah, apa yang telah aku buat selama ini? 70 tahun adalah modal kita. Kalau kita berniaga dalam dunia, kawan kita bagi RM70,000, suruh kita berniaga sebab kita nak berniaga, kita bagi tahu dia, saya nak berniaga, saya tak ada modal. Kawan kita adalah kawan yang terlalu baik dalam hidup kita, dialah kawan karib kita daripada kecil sampai kita besar. Tanpa berkira, tuan-tuan, dia pun bagi kita RM70,000. Tapi kita guna duit tu, tuan-tuan, kita pergi sukaria, kita tak guna pun untuk perniagaan. Kita bazirkan RM70,000 itu, 1 sen pun kita tak guna untuk perniagaan. Macam mana pun baik kawan kita, dia mesti tanya, mana bisnes kamu? Duit yang aku bagi RM70,000 tu, kamu buat apa? Tuan-tuan, nanti kalau kita minta lagi, dia tak bagi. Allah sebut di dalam Al-Quran, tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak akan sia-sia, berniaga dengan Allah. 70 tahun Allah bagi kita umur, adalah modal untuk kita berniaga dengan Allah. Mana perniagaan itu dan apa jenis perniagaan itu? Wa'bud, beribadahlah pada Allah sampai masanya engkau akan datang menemui aku. Bila tarikh akhir kita berhenti berniaga dengan Allah, bila فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila malaikat dah sampai, dah jumpa kita, bila malaikat maut ini dah datang tengok kita dan nak ambil nyawa kita, malaikat maut ini, tuan-tuan, dia tak perlu minta izin kita. Malaikat maut ni, dia tak perlu ada keizinan kita untuk cabut roh kita. Sebab itu Allah bagi tahu kita siap-siap. Baiknya Allah bagi kita Quran. Dan Allah cerita semua apa yang akan berlaku. Daripada kita lahir, dari kita alam roh dulu Allah bagi tahu kita. Apa yang berlaku dalam hidup kita semua dah diberitahu oleh Allah. Alam roh dulu Allah bagi tahu kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maksudnya alam roh, Allah semua tanya segala roh yang ada, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Lalu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Allah cerita pasal kita, dari mana datangnya kita, daripada air mani yang hina. Kita ni hina, tuan-tuan, daripada air yang hina. Kenapa kita rasa mulia? Sebab Allah berikan kemuliaan pada kita. Kita ni
Bodoh tuan-tuan, lahir-lahir cakap pun tak tahu, apa pun tak tahu. Allah datangkan guru yang paling hampir dengan kita. Siapa guru tu? Mak, ayah. Bila kita dah pandai, kita lawan mak kita, kita lawan guru kita. Bila kita dah pandai, kita lawan guru yang pertama dalam hidup kita, mak kita, ayah kita. Kita ni bodoh. Mak kita ajar kita cara makan, mak kita ajar kita cara macam mana nak menghormati orang lain, mak kita ajar kita ilmu kehidupan, mak kita, ayah kita pimpin kita. Dia adalah guru yang pertama. Bila kita dah mula pandai, kita lawan guru kita. Tuan-tuan, bulan ni bulan Rejab, seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi Al-Fadhil Ustaz kita, imam kita di masjid ini. Nanti ada orang cerita pasal Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, Nabi ni mulia sangat. Nabi ajar kita masa Isra' Mi'raj, jaga adab dengan gurunya. Masa perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi tak pernah lawan Jibril. Betul ilmu ni tuan-tuan, kalau tak ada adab, mengajilah macam mana, Allah tak beri kepada kita kemuliaan ilmu tu. Cerita Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, sampai satu masa, satu tempat, kerana tingginya akan adab Nabi, tingginya akan sifat kemuliaan Nabi, maka sampai satu tempat Jibril pun tak boleh ikut. Jibril kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ikut, aku terbakar. Mana tempat itu? Iaitu tawajjahtu min haitsu syi'ta, iaitu menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan hadrah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri tidak mampu untuk berada di tempat itu, tetapi insan yang mulia, insan yang hebat, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni saya ingatkan diri saya. Saya bukan nak ajar tuan-tuan sebab saya bukan orang pandai, saya bukan ustaz, saya bukan siapa-siapa, saya insan bodoh yang berkongsi cerita. Kalau cerita saya tak betul, nanti tuan-tuan tolong betulkan. Tuan-tuan boleh panggil saya dengan nama Ahmad Rizam aja. Nanti tuan-tuan dengar cerita saya ni tak betul, tuan-tuan datang, Ahmad Rizam, cerita Cik Ahmad ni tak betul, maka cerita yang betul macam gini. Tuan-tuan, sebab saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Saya ingin ingatkan diri saya tentang satu hadis riwayat daripada Muslim, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Telah merasakan lazatnya iman orang yang redha bahawa Allah sebagai Rabb. Siapa yang telah redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Sayyidina Muhammad sebagai Rasulnya. Tuan-tuan, benda ini agak macam tak ada apa-apa, tuan-tuan. Macam tak ada apa-apa pun. Nabi kata, siapa yang telah merasa lazatnya iman, ada 3 perkara dekat dia. Dia redha dengan Allah, dia redha dengan Islam agamanya, dia redha dengan Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Tuan-tuan, kalau kita cari redha manusia ni agak susah. Ini seperti mana kalam Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an.
Apa kata Imam Asy-Syafi'i, ridha an-nas ghayatun la tudrak, fa'alaika bima yasluhuka fa'alzamuhu fa innahu la sabila ila ridahum. Kata Imam Syafi'i, keredaan manusia merupakan satu matlamat yang tak mampu kamu capai. Kalau kita cari redha manusia, kita tak akan dapat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia takkan pernah redha dengan kita. Jalannya, jika manusia ni juga redha dengan kita, maka cari keredaan Allah. Cari 3 perkara yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari, jadikan kita redha Allah ini Tuhan kita. Macam mana kita redha Allah ni Tuhan kita? Tak lain tak bukan, pertama, kita kena benar-benar beriman dengan Allah. Itu yang pertama. Jangan kita ragu dengan Allah. Rukun iman yang 6 tu, percayalah tuan-tuan. Jangan kita meragui Allah. Yakinlah dengan Allah. Apa Allah kata, ikutlah. Apa Allah kata, semua ada dalam Quran. Janganlah kita lawan Allah lagi. Dulu masa muda-muda, kita dah banyak lawan Allah. Allah kata jangan, kita buat. Allah kata berdosa, kita buat. Allah kata yang ni tak boleh, kita buat. Cukuplah tuan-tuan. Dah banyak kali dah kita lawan Allah. Seolah-olah macam kita tak redha yang Allah ni Tuhan kita. Dia yang bagi semua garis panduan dalam hidup. Seolah-olah kita ni tak redha dengan garis panduan itu. Kita dah banyak lawan dia. Cukuplah tuan-tuan. Cukuplah, kita berundurlah. Kita mengalahlah. Supaya kita ini dapat perkara yang baik besok di yaumil akhirah. Yang kedua, orang yang redha dengan Allah adalah mereka yang sentiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan Allah. Takut ni dengan Allah macam mana tuan-tuan? Kalau kita jumpa rimau, kita lari kerana kita takut. Berbeza dengan Allah. Kerana Allah ini laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita yang takut dengan Allah, makin kita takut, makin kita dekat. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Kalau kita nak tahu kita orang takut tak takut tuan-tuan, hati kita dekat dengan Allah. Hati kita tak mau berpisah dengan Allah. Hati kita sentiasa nak dekat dengan Allah. Tuan-tuan, kita ni kenapa rasa jauh dengan Allah? Sebab kita tak takut Allah. Takut makhluk, kita akan lari. Tetapi takut Allah, kita akan semakin hampir. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, siapa yang nak dekat dengan Allah, siapa yang nak jumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Siapa yang nak bertemu dengan Allah, hal keadaan yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta yang kita cari sepanjang hidup kita, daripada muda sampai sekarang, tak pernah berhenti-henti. Perkara yang kita risau daripada muda sampai sekarang, yang tak pernah kita berhenti merisaukan perkara itu, malun, kata Allah. Harta ni kita cari tak pernah berhenti malam hidup ni.
Harta ni lah yang buat kita risau, gelisah. Sampai sekarang tak pernah berhenti dia risaukan kita. Wala banun. Begitu juga anak-anak. Seorang ayah, tuan-tuan, daripada mereka kecil, kita risaukan mereka. Saya percaya, tuan-tuan, anak-anak saya banyak dah kahwin, saya dah ada cucu 16 orang. Bohong kalau anak-anak kita dah kahwin, kita tak risaukan kehidupan anak-anak kita. Kita masih fikir anak kita. Kita masih fikir cucu kita. Kita tak berhenti risaukan mereka. Tapi ini urusan dunia, tuan-tuan. Siapa yang boleh tenang, kata Allah, illa, melainkan man, siapa-siapa atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, hati mereka ini sejahtera. Mereka dah tak risau tentang harta, mereka dah tak risau tentang makhluk. Mereka risau, besok kalau aku balik, mana ya Allah, Allah nak terima tak aku? Tadi dalam kereta, dalam perjalanan, saya bercerita dengan sahabat saya, tuan-tuan, Abang Din, Asam Pedas. Saya kata, jikalah dosa-dosa yang kita buat pada zaman muda kita dulu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dosa-dosa yang kita buat setiap inci dan setiap waktu, setiap umur, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap detik akan dikira oleh Allah, maka tiap-tiap detik itu, hari itu, bulan itu, tahun itu, masa itu, dosa itu tidak lagi diampunkan oleh Allah. Boleh tak kita datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera? Ini ketakutan orang saleh. Orang yang takut kepada Allah, mereka takut, kata Sayyidina Uthman bin Affan, ketakutan orang mukmin itu, kata Sayyidina Uthman bin Affan, mereka takut saat sakaratul maut, mereka tidak boleh mengucap dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata Sayyidina Uthman, tuan-tuan. Pernah tak? Dan bila waktu kita fikir, besok kalau aku mati, dapat tak aku mengucap? Bila waktu tu? Kita tak pernah rasa pun, tuan-tuan, takut tu. Kita rasa kalau aku mati aku boleh mengucap punya, sebab aku rajin datang masjid. Besok kalau aku mati aku boleh mengucap punya, sebab aku tiap-tiap tahun pergi umrah. Betul, tuan-tuan. Kita tak tinggal semayang, kita tak tinggal puasa, kita tak tinggal zakat, kita tak tinggal buat umrah, tapi kita masih buka aib orang, cerita aib orang, kita masih lagi hasad, kita masih lagi dengki, kita masih lagi sombong, kita masih lagi jahat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda tu semua dosa, tuan-tuan. Sombong tu dosa, hasad tu dosa, buruk sangka tu dosa, riak tu dosa, mengumpat tu dosa, putus silaturahim tu dosa, rasa diri baik tu dosa. Tuan-tuan, orang yang redha Allah ini sebagai Tuhannya, maka orang ini akan menjadikan Allah itu segala-gala dalam hidupnya.
biar dia tak ada apa-apa, jangan dia hilang Allah. Ya Allah, aku tak ada duit pun tak apa, tapi jangan aku hilang kau. Ya Allah, aku tak ada kawan-kawan pun tak apa, jangan aku hilang kau. Tapi kita silap. Kita pilih kawan-kawan daripada Allah lagi. Kita silap. Kita pilih dunia daripada Allah lagi. Dunia tak salah, tuan-tuan. Carilah banyak mana pun. Sebab kita masih duduk dalam dunia. Tetapi biar dunia itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Jangan dunia itu menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Jangan jadikan harta itu menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Biar harta itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Kawan-kawan, biar kawan-kawan itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Jangan kawan-kawan itu menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Ikutlah Nabi, Nabi dah ajar kita. Cari kawan yang tuan-tuan, yang kawan ini bawa kita kepada Allah, bimbing kita kepada Allah, tunjukkan jalan kita kepada syurga Allah. Kita dah lama dah ada kawan-kawan, tapi kawan-kawan yang ajak kita cerita aib orang tak berhenti sampai sekarang. Kita dah umur 70, tuan-tuan. Kalau umur 70, Nabi bagi tahu kita, sekali saja engkau buka aib orang lain, seluruh amal saleh engkau daripada akil balik ini hilang, kata Nabi. Tak ada dah, tuan-tuan, pada suratan amal kita yang kanan. Besok tatkala kita menemui Allah, kita memandang kepada yang kanan, suratan amal yang kanan, kita bertanya, ya Allah, mana semayang kami, mana puasa kami, mana sedekah Jumaat kami, mana umrah kami? Allah kata tak ada. Kau sampai nak mati, kau tak nak bertaubat, berhenti kata orang, mana ada lagi amal soleh kau? Tuan-tuan, kita ni tak kuat sebenarnya masuk neraka, tapi kita berlagak macam orang kuat nak masuk neraka. Cerita neraka ini Allah sebut dalam surah As-Sajdah tiap-tiap minggu, diceritakan kepada kita. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar allati kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Adapun orang fasik. Siapa fasik ni, tuan-tuan? Orang yang tak nak berhenti buat dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dia tak nak berhenti, dia degil. Dia degil lagi. Dosa-dosa lah. Itu antara aku dengan Allah. Dosa-dosa lah. Sombong-sombong lah. Rasa baik lah. Rasa bagus lah. Rasa pandai lah. Dia tak nak ubah diri dia. Apa yang berlaku? Allah campak dia ke dalam neraka Allah. Dalamnya neraka Allah itu, jika waktu seseorang itu dilemparkan ke dalam neraka, dalamnya, kata Nabi, lahir seorang bayi ketika itu. Sampai ia di dasar neraka Allah, bayi ini telah berumur 70 tahun. Malaikat ambil kita dan lempar kita
dimasukkan ke dalam neraka. Sewaktu itu kedengaran seluruh orang yang berada di padang mahsyar, seluruh orang yang ada pada waktu itu mendengar suara kita, tuan-tuan. Ketika malaikat campak diri kita yang penuh dengan dosa dan maksiat yang tak nak berhenti, walaupun kita dah tua macam ni. Malaikat campak, dengar, semua orang dengar, Allah. Semakin lama suara itu semakin hilang, semakin lama tubuh itu semakin berada pada jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menceritakan kepada kita, tuan-tuan, kullama aradu an yakhruju minha. Orang neraka, mereka ni berusaha nak keluar daripada neraka. Dia panjat, tuan-tuan, neraka, tuan-tuan, susah dalamnya neraka Allah. Dia panjat lama, panjat, dia panjat, dia panjat. Air mata saya keluar ni sebab, tuan-tuan, saya bayangkan diri saya sendiri. Kalaulah saya berada dalam neraka Allah dan apa yang Allah ceritakan itu berlaku atas saya akan panjat neraka, tuan-tuan. Kullama aradu an yakhruju minha. Saya akan panjat, tuan-tuan, panjat, 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 panjat. Tatkala sampai di permukaan neraka Allah, u'idu fiha. Malaikat menolak kembali kita yang telah berusaha puluhan tahun untuk keluar daripada syurga. U'idu fiha. Kemudian seolah-olah malaikat ejek kita. Malaikat kata apa? Wa qila lahum zuqu, rasakanlah azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Masa kau hidup dulu kau tak percaya, masa hidup dulu kau degil, masa hidup dulu kau rasa bongkak sombong. Dahlah dosa tak nak berhenti, jahat tak nak berhenti, ibadat tak nak buat, baca Quran malas, sembahyang sunat malas, sedekah pun berkira, tuan-tuan. Nak masuk tabung masjid berkira, tuan-tuan. Kita berada pada saat umur liang lahat. Kita sedang berada pada umur untuk kita disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan kita masih berkira dengan Allah. Kita masih lagi tak ambil peluang ini. Kita masih berkira untuk masukkan harta-harta kita pada tabung-tabung masjid ini. Kita masih lagi berkira dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada siapa pun yang akan menidakkan bahawa masjid ini adalah rumah Allah. Tuan-tuan, kita berkira dengan Allah. Sedar tak siapa bagi duit kita tu? Kita ada duit, siapa bagi? Sedar tak? Kita ada sihat ni, siapa bagi? Sedar tak? Kita ada masa lapang, siapa bagi? Sedar tak ni? Ke kita terlupa yang kita ada Allah? Ataupun kita tak ingat langsung yang kita ada Allah? Tuan-tuan, masa yang ada ni jangan lupa ya. Nabi sebut besok nak dekat kiamat. Orang punya kaya ni, tuan-tuan, Nabi kata nak cari asnaf tak jumpa. Sampai masa tu, masa tu rumah Allah ni cantik sangat. Nabi sebut macam tu. Ini adalah hadis, tuan-tuan. Besok sampai masa masjid ni cantik sangat.
tapi tak ada orang semayang kat dalamnya, tak ada orang buat baik dalam dia. Tuan-tuan, tak semua orang duduk tempat baik dapat buat baik. Percayalah, tak semua orang duduk tempat baik dapat jadi baik. Ini kenyataan, tuan-tuan. Tak semua orang lepas sembahyang sunat maghrib dia dapat sembahyang, lepas sembahyang maghrib dia dapat sembahyang sunat maghrib. Tak semua orang lepas sembahyang isyak dia dapat sembahyang sunat isyak. Padahal kita boleh sembahyang isyak, tapi Allah tak bagi dekat kita. Kenapa Allah tak bagi? Kita pun tak nak. Kenapa kita tak berasa nak? Sebab kita tak nampak yang syurga itu adalah tempat kita yang kita akan tuju. Tuan-tuan, kalau kita buang masa, kita tak ada masa lagi dah. Sebab itu orang yang merasakan kelazatan imannya, maka pada waktu itu dia akan redha Islam ni agama dia. Allah sebut dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila al-akhir al-ayah." Agama yang sempurna adalah Islam aja. Tuan-tuan, Islam ni tunjuk kita buat apa? Islam ni tunjuk kita jadi orang baik. Itu Islam. Yang saya faham macam itulah, tuan-tuan. Islam ajar kita jadi orang baik. Jadi ayah yang baik, ibu yang baik, kawan yang baik. Kalau engkau buat baik dalam dunia, dekat sana engkau akan duduk tempat yang baik. Kalau engkau tak nak jadi baik, pilihannya engkau akan duduk tempat yang tak baik. Ini Allah pesan kepada kita, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Kau pilihlah. Kau nak jadi baik, balasan dia adalah tempat yang baik. Kau nak jadi jahat, tempat dia besok adalah tempat yang jahat, yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Saya baca Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quran, kita kena tanya dan apa kita dapat daripada Al-Quran. Saya nak pahala, ustaz. Pahala boleh hilang. Saya nak pahala, ustaz. Pahala boleh hapus. Dalam hadis Nabi sebut tentang hadis hasad, sekali kita hasad dan dengki dengan orang lain, Nabi kata seluruh amal saleh kita akan hangus seperti mana api yang memakan kayu yang kering, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ajar kita macam tu. Betul, Islam ajar kita jadi orang baik. Tapi kita masih lagi, tuan-tuan, nak benci orang, tak nak sayang orang. Nabi tak pernah ajar kita buat benci orang dalam hidup ni. Nabi ajar kita orang yang benci dia, Nabi sayang. Kita tak, tuan-tuan, orang buat jahat dengan kita, kita balas 10 kali jahat. Nabi ajar kepada kita, Nabi orang buat jahat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi balas dengan kebaikan. Itu Nabi, tuan-tuan. Orang pun kata itu Nabi, ustaz. Kita bukan Nabi, ustaz. Tuan-tuan, Nabi besok kat sana adalah insan yang pertama masuk syurga. Kalau kita nak ikut Nabi masuk syurga, ikut apa yang Nabi buat. Tapi kalau kita tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk jannah Allah, kita buatlah apa yang kita nak buat dalam dunia ni. Tak susah pun, tuan-tuan. Kemudian orang yang redha akan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka ikutlah segala sunnahnya.
ikut sunnah Nabi. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu bercakap dalam kuliah saya, kita berjaya pakai serban, kita berjaya ikat kepala kita dengan serban ini, tapi kita tak berjaya ikat mulut kita, tuan-tuan. Kita tak berjaya ikat mulut kita sampai sekarang. Kenapa mulut kita jahat sangat ni? Kenapa mulut kita ni jahat sangat sampai sekarang ni, tuan-tuan? Sebab itu Nabi sebut di dalam hadis tentang cari dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang boleh jaga dua lubang pada tubuhnya, Nabi kata, aku penjaminnya untuk masuk syurga Allah. Mana dua lubang itu? Pertama Nabi kata faraj, yang kedua Nabi kata mulut. Siapa yang boleh jaga dua lubang pada anggotanya, Nabi kata, akulah penjaminnya untuk dia masuk jannah Allah. Tuan-tuan, syurga ni tempat apa ya? Syurga ni tempat ketenangan. Siapa duduk dalam syurga tenang. Dan neraka itu tempat kegelisahan. Tak ada cerita orang neraka tenang. Tapi syurga ni tempat tenang, tuan-tuan. Apa kita nak, kita dapat. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, kita dah tempah ke tempat kita dalam syurga? Dah hampir dekat 2 bulan ke? Kita doakan kawan-kawan Palestin kita. Mereka ni, tuan-tuan, mereka tersenyum dah. Mereka dah senyum, tuan-tuan. Mereka jadikan badan mereka adalah benteng peluru-peluru dan bom-bom orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Kan tuan-tuan tengok dalam media masa, saudara se-Islam kita meninggal, mereka senyum. Kenapa mereka senyum? Mereka dah nampak tempat mereka dalam syurga Allah. Tuan-tuan, kita tak mampu macam mereka nak jadikan batang tubuh ini sebagai galang ganti untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Tapi bentinglah mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, mata kita, telinga kita. Saya, tuan-tuan, kena berhenti dah nak dengar benda tak elok. Mata saya kena berhenti dah nak tengok benda tak elok. Tangan saya kena berhenti untuk ambil perkara yang tidak elok. Saya di tempat lain, saya cerita benda ni. Malam ni saya nak cerita, tuan-tuan. Ni Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal. Tak lama lepas kita raya, kita jumpa raya haji. Besok raya haji, ramai orang tewas, ramai orang masuk neraka. Mana ustaz? Daging bukan dia punya, dia ambil juga. Tuan-tuan, kalau daging tu bukan kita punya, kita ambil, dosa ke tak? Kalau kita makan, haram ke tak? Kalau kita ambil yang bukan hak kita, berdosa tak? Berapa tahun dah kita buat kerja tu? Allah tak tengok ke? Malaikat tak catat ke? Malaikat tidur ke? Ataupun kita tak rasa ia satu dosa yang kita dah buat sampai 40 tahun? Ataupun kita tak rasa benda tu salah? Kita makan daging orang lain, kita ambil harta orang lain, kita ambil bahagian orang lain, kita bangga. Kita bawa balik
beg-beg plastik yang penuh dengan daging, bangga kita bawa balik ke rumah dan kita makan dalam keadaan yang bangga daripada hasil daging yang haram. Tak pernah rasa salah ke tuan-tuan? Kalau kita tak pernah rasa salah, kata ulama, teruskanlah. Kalau kita rasa kuat, masuk neraka Allah. Kalau kita tak rasa salah dan kita rasa kuat untuk dibakar dari dalam neraka Allah, maka teruskanlah. Tuan-tuan, orang yang redha dengan Allah, dengan agama, dengan Rasul, apa tanda, apa yang dia dapat? Pertama, apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 16. Mereka yang redha dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, mereka sentiasa di dalam pimpinan Allah. Allah kurniakan kita hidayah dan taufik. Kalau kita jatuh buat jahat, kita dapat hidayah. Kita terasa tu salah, kita menangis malam-malam. Kita minta ampun dengan Allah. Betul tuan-tuan, saya fikirlah diri saya, tuan-tuan fikirlah diri tuan-tuan, apa yang kita dah buat dalam hidup ni. Kedua, apabila mereka redha dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, mereka mendapat kemenangan dan kejayaan. Ini tuan-tuan Allah sebut dalam Al-Ma'idah ayat 56. Kalau kita nakkan kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat, maka redalah dengan Allah. Allah ini Tuhan kita. Carilah keredaan Allah, tuntutlah keredaan Allah. Buat perkara yang Allah redha. Kalau ada perkara yang Allah tidak redha, tinggalkan. Dalam kerja, dalam rumah tangga, dalam perniagaan, dalam berkawan, apa benda yang Allah tak redha, tinggalkanlah tuan-tuan. Tinggalkanlah, berhentilah, cukuplah, jangan kita ulang lagi. Ketiga, apa yang dijanjikan tuan-tuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan ketenteraman jiwa. Kalau kita nak tenang, jiwa kita nak tenang, kita ikut Allah, ikut agama, ikut Nabi. Tenang tuan-tuan, tenang hidup ni, tenang hati ni tuan-tuan. Saya beginilah, saya selalu cerita apa yang saya lalu. Tuan-tuan mungkin tahu kot, saya ada 2 sekolah yang beroperasi dan 1 sekolah yang sedang dibuat. Sekolah saya dekat 30 tahun tuan-tuan. Kalau orang tanya saya, Ustaz buat sekolah kenapa? Sebab saya nak buat baik. Setiap kesilapan masa lampau kita, mudah-mudahan dengan kita buat baik, Allah ampunkan dosa kita. Saya tak wajibkan apa bayaran apa-apa tuan-tuan. Makan, minum, api, air, hampir 30 tahun. Betul kata Allah. Kalau kita ikut Allah, kita ikut Rasul, kita tenang. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang saya tenang. Saya tenang. Saya tak ada hutang. Dengan kedai tak ada, dengan itu tak ada, apa pun tak ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur 30 tahun tuan-tuan, bukan 3 hari. Allah tunjukkan jika kita mengikut Allah, kita buat kerana Allah, tidak ada yang lain. Tenang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang apabila dia buat seluruh perkara dalam hidupnya, dia ingat Allah, hidupnya akan tenang. Ini yang Allah janjikan kepada kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, Allah bagi tenang dekat dia. Itu saya suka kongsi apa yang saya lalu tuan-tuan. Ada orang tak percaya, betul ke Ustaz 30 tahun buat sekolah. Ini yang saya lalu tuan-tuan, alhamdulillah.
Masa PKP dulu, tuan-tuan, Masya Allah, sekolah lain semua tutup. Saya 2 tahun sekolah saya buka, tuan-tuan. Alhamdulillah, ya. Tak ada cuti, tak ada apa. Alhamdulillah, syukur. Saya dapat sembahyang tarawih sama-sama. Masa tu seluruh masjid tutup. Saya dapat tarawih, saya dapat buat apa, buat semua seperti mana biasa. Inilah katanya ketentuan Allah. Tuan-tuan, yang keempat. Lepas ni saya berhenti. Dah pukul 8.56. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang redha dengan Allah, Allah janjikan kepada mereka syurga. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Tuan-tuan, perkara ini pada akhir saya ingin bawa tuan-tuan dan diri saya pada surah Yunus, surah Yunus ayat 7-8 sebagai satu peringatan. Sebelum saya berhenti, tuan-tuan, apa kata Allah? Allah pesan dengan kita, sesungguhnya orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, dia takut mati, dia tak nak mati, dia risau mati, dia tak nak balik jumpa Allah sebab dia sayang sangat dengan dunia ni. Dan mereka yang tidak merasa redha dengan kepuasan dunia ni, dengan kehidupan dunia ni, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dia selesa. Hidup dalam dunia ni tak pernah puas. Kemudian dia tak nak balik. Apa kata Allah? Dan orang yang melalaikan ayat-ayat kami, bila dia bagi peringatan tak nak ikut, bila diberi nasihat dia tak nak ikut, bila diingatkan dengan ayat Allah dia tak nak berubah. Macam tu juga mereka ini, kata Allah, tempatnya dalam neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ini Allah janjikan orang-orang yang tak nak berubah, tak puas dengan hidup ni. Kalau dengan Allah ni selalu rasa jemu. Kita duduk dalam masjid, bila disebut tentang Allah, disebut tentang Rasul, kita jemu. Tapi kalau kita duduk kedai kopi 2-3 jam, okey je. Kita disebutkan tentang Allah, cerita Rasul, kita mula rasa bosan, kita mula rasa gelisah. Berhati-hati, tuan-tuan, kalau ada perasaan itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya minta maaf jika apa yang saya sampaikan tidak kena pada jiwa tuan-tuan. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai. Saya nak cerita pasal tauhid, saya bukan guru tauhid. Saya nak cerita pasal fiqh, saya bukan orang alim fiqh. Saya nak cerita pasal tasawuf, saya bukan orang ahli tasawuf dan guru tasawuf. Cuma yang saya boleh bawa untuk diri saya dan tuan-tuan, kita belajar ilmu tauhid. Kalau kita tak boleh mentauhidkan Allah, kita gagal. Kita belajar ilmu fiqh, kalau kita tak boleh menyempurnakan syariat, kita gagal. Kalau kita belajar tasawuf, kita masih tak boleh menjadi bersihkan diri kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, mata kita daripada perkara yang Allah tidak redha, kita gagal. Tuan-tuan, kalau kita gagal dalam dunia, bermakna kita akan gagal di akhirat. Kalau kita tak berjaya dalam dunia, bermakna kita akan tidak berjaya di akhirat.
Itulah yang saya boleh sampaikan kepada semua yang hadir pada malam ini sebagai buah tangan saya untuk saya tinggalkan kepada sekalian jamaah yang ada pada malam ini. Saya pesan untuk diri saya yang banyak salah ini, yang banyak dosa, yang saya tak tahu Allah nak ampunkan tak segala dosa dan kesilapan saya. Tetapi saya percaya dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang saya percaya itulah yang saya buat daripada saya muda sampai sekarang. Jangan tinggalkan tuan-tuan akan Sayyidul Istighfar. Siapa yang membacanya pada waktu pagi dan dia mati, maka dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terpelihara daripada api neraka Allah. Kalau kita baca pada waktu malam dan malam tu kita mati, Nabi janji, Nabi kata kita selamat dari api neraka Allah. Saya daripada muda sampai sekarang, alhamdulillah saya tak tinggal lagi tuan-tuan. Sebab saya takut nak masuk neraka. Sebab neraka tu susah. Kenapa saya takut tuan-tuan? Sebab saya salah banyak. Saya tak tahu tuan-tuan hidup macam mana. Tapi saya beritahu tentang diri saya. Salah tu terlalu banyak. Jadi saya takut nak tinggalkan akan Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan jangan tinggal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan tanyalah dengan orang-orang yang lebih arif. Jika tuan-tuan tak jumpa dan tak dapat Sayyidul Istighfar, kita mulalah daripada malam ni. Kalaulah kita mati, maka mudah-mudahan janji Nabi itu kita dapat. Janji Nabi itu akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh nak keluar daripada neraka Allah. Adik tuan-tuan, setakat ini saja yang saya mampu untuk saya bersama dengan tuan-tuan. Saya akhirkan kalam saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon Ya Allah, jadikan setiap umur kami ini yang masih ada, yang berbaki, yang kau rahsiakan daripada kami Ya Allah. Kami tidak tahu tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa minggu lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa tahun lagi Ya Allah. Jadikan sakit baki umur kami ni Ya Allah, kami dapat buat baik, kami dapat jadi orang baik, kami dapat meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, segala kesilapan kami, jahat kami, dosa-dosa kami, masa silam kami, tolonglah ampunkan Ya Allah. Kerana kami tidak mahu untuk kami bertemu dengan Engkau dalam keadaan kami ada salah dan ada silap. Kerana golongan yang masih ada salah dan ada silap itu Kau beritahu kepada kami di dalam Al-Quran, maka tempatnya esok adalah dalam neraka Engkau Ya Allah. Kami tidak mampu untuk masuk neraka Engkau Ya Allah. Kami tak kuat untuk masuk ke dalam neraka Engkau Ya Allah. Tetapi Ya Arhamar Rahimin, kami juga Ya Allah tidak layak untuk masuk ke dalam syurga Engkau. Kami menagih rahmat-Mu, kami menagih simpati-Mu, kami menagih ihsan-Mu Ya Allah. Tolonglah dengarkan doa kami Ya Allah. Tolonglah pimpin hidup kami Ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan atas kami husnul khatimah, kurniakan atas isteri kami husnul khatimah, kurniakan untuk anak-anak kami husnul khatimah, kurniakan untuk menantu kami husnul khatimah, kurniakan untuk cucu kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, jika kami sakit, tolonglah sembuhkan penyakit kami. Jika isteri kami sakit ya Allah, tolong sembuhkan penyakit isteri kami. Jika anak-anak kami, menantu kami sakit ya Allah, tolonglah sembuhkan penyakit anak dan menantu kami. Jika cucu kami ya Allah, mereka sedang sakit, tolonglah sihatkan cucu kami ya Allah. Ya Allah, dengan sehat yang Kau kurniakan kepada kami, mudah-mudahan jadi asbab. Tolonglah beri kami kekuatan untuk kami buat baik. Kami tak mahu lagi sihat ini kami buat salah kepada Engkau ya Allah, seperti zaman silam kami. Kami tak mahu lagi sihat kami buat silap lagi ya Allah, seperti zaman silam kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.